Kitab yang pertama kita tengok kitab panduan bersuci dan bersolat bagi pesakit. Muka surat 49. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. InsyaAllah kita akan teruskan lagi pengajian kita sebagaimana biasa. Kita mulakan dengan kitab panduan bersuci dan bersolat bagi pesakit, yang merupakan perkara yang sangat patutlah setiap orang mengetahuinya. Sebab kita ni tak boleh lari daripada sakit, dan solat wajib tetap ditunaikan selagi akal kita berfungsi. Daripada pagi ini muka surat 49 kita pergi kepada keguguran. Kita pergi kepada keguguran. Dia kata keguguran ialah darah yang keluar. Darah yang keluar setelah keguguran adalah darah nifas. Jadi maknanya keguguran itu berlaku, kemudian selepas berlakunya keguguran maka darah keluar, bukan? Darah keluar. Jadi darah itu adalah dinamakan darah nifas. Bila kata darah nifas, maka orang yang keguguran itu tidak boleh bersembahyang, tidak boleh berpuasa. Sama ada yang gugur itu janin yang sempurna sifatnya, sama ada yang gugur itu janin itu anak yang telah sempurna sifatnya, cukup. Sama ada yang gugur itu janin yang sempurna sifatnya atau yang tidak sempurna sifatnya, seperti masih lagi keguguran itu adalah ketulan daging, masih daging yang belum berupa wajah seorang anak, ataupun masih bau, masih gumpalan darah, seketul darah. Seketul darah. Bila yang gugur itu sama ada janin ataupun ketulan daging ataupun ketulan darah, dia akan diiringi oleh darah. Maka yang mengiringi diikuti oleh darah yang keluar daripada kemaluan selepas keguguran itu. Maka darah itu samalah seperti darah yang selepas melahirkan anak yang benar, yang sempurna, iaitu dinamakan darah nifas juga. Darah yang keluar selepas daripada keguguran, maka ia adalah darah nifas. Bila kata nifas, dia tidak boleh bersembahyang, tidak boleh berpuasa, tidak boleh membaca Al-Quran, menyentuh Al-Quran dan sebagainya lah, seperti beriktikaf. Walaupun dia segar, katakanlah dia tak ada rasa segar, boleh bergerak sebagaimana orang yang tak sakit sebagaimana biasa, tetapi oleh kerana darah itu masih mengalir,
maka dia dinamakan darah nifas juga, sebagaimana darah yang keluar selepas bersalin yang sempurna. Dua, keguguran menyebabkan seorang wanita berhadas besar lah. Bila berlaku keguguran, maka wanita itu adalah berhadas besar, sama seperti melahirkan anak. Sama seperti melahirkan anak, iaitu semasa dalam nifas. Darah yang keluar itu sama seperti darah melahirkan anak jugalah, iaitu darah nifas. Darah nifas. Bila kata nifas, tidak boleh bersembahyang, tidak boleh berpuasa, tidak boleh membaca Al-Quran, tidak boleh berantikaf dan sebagainya. Seterusnya, keluar angin daripada kemaluan. Jadi ini lebih difokuskan kepada perempuan lah. Itu daripada kemaluan hadapan. Kalau kemaluan dekuk dubur tu, kentuk tu, semua kita tahu bukan? Kita boleh tahu, kita boleh rasa. Tapi ada juga keluar angin daripada kemaluan. Keluar angin daripada dubur menyebabkan berlaku hadas kecil. Hak biasalah ni, daripada dubur ni artinya kentuk lah. Keluar angin daripada dubur ni kentuk, maka menyebabkan berlaku hadas kecil. Bila berlaku hadas kecil, nak menunaikan solat mestilah mengambil wuduk untuk mengangkat hadas kecil. Dua, keluar angin daripada kubul, daripada kemaluan sebelah depan. Keluar angin daripada faraj, kemaluan sebelah depan, juga menyebabkan berlaku hadas kecil. Menyebabkan berlaku hadas kecil juga, sebagaimana angin yang keluar sebagai angin kentuk yang keluar, angin yang keluar daripada faraj, daripada kemaluan perempuan yang sebelah depan juga, maka menyebabkan berlakunya sebagai orang yang berhadas kecil, jika pasti sana dan dikatakan dia itu berhadas kecil, jika pasti dan yakin angin itu keluar daripada saluran faraj, keluar daripada kemaluan, keluar daripada saluran faraj, iaitu keluar daripada kemaluan. Jadi orang lelaki tidak mengalamilah perkara ini. Tidak mengalamilah perkara ini. Yang mengalami perkara ini ialah perempuan. Sekiranya ia keluar bukan daripada saluran faraj, tapi angin itu sekiranya keluar bukan daripada kemaluan, lagu mana? Kerana mungkin ia keluar daripada celah kelopak-kelopak besar labia. Dia mungkin keluar daripada kelopak-kelopak besar. Ini nak terang pusatlah, itu kemaluannya yang ada berlipat, tak ada. Mungkin orang Melayu ni tak ada lah. Orang-orang besar umpamanya, kita tengok orang sebelah Arab sana, perempuan-perempuan yang berbadan besar tu ada. Dan kita tengok maka adalah, kalau tidak fiqh tak buat, adalah maknanya di mana farajnya berlapis dan ada angin yang keluar daripada situ. Saya pun tak boleh nak terang. Begitulah ikut fahaman. Daripada kelopak-kelopak, kelopak-kelopak besar dan labia. Kalau angin itu keluar daripada kelopak-kelopak itu, maknanya
menyebabkan berlaku hadas kecil lah. Menyebabkan berlaku hadas kecil juga. Seperti sama dan ia tidak menyebabkan berlaku hadas kecil. Angin yang keluar daripada kelopak-kelopak itu tidak berlakunya hadas kecil. Tapi yang berlakunya hadas kecil, angin yang keluar betul-betul daripada kemaluan, daripada faraj perempuan. Jadi bagaimana untuk mengenal pasti angin itu? Angin yang keluar daripada kemaluan ataupun angin disebab keluar daripada celah kelopak-kelopak. Ujian boleh dilakukan bagi mengenal pasti sama ada angin tersebut keluar daripada saluran faraj atau sebaliknya. Iaitu caranya buat ujian dengan meletakkan tisu di antara kelopak-kelopak ini. Dengan meletakkan tisu di antara kelopak-kelopak ini, kelopak kemaluannya itu tanpa menyumbat, dengan tidak menyumbat farajnya. Tisu tidak masuk ke dalam faraj, masuk di kelopak-kelopak. Faraj itu, jika setelah itu tiada kedengaran terlepas pada masukkan tisu di kelopak-kelopak itu, tidak kedengaran atau tidak dirasai lagi angin keluar, maka bolehlah dikenal pasti bahawa angin yang keluar sebelum ini adalah daripada celah kelopak-kelopak tersebut. Namun jika masih terus kedengaran, tapi kalau bubuh tisu di celah-celah itu pun masih kedengaran atau dirasai angin masih keluar, maka sah ia daripada saluran faraj. Sahlah angin itu daripada saluran faraj. Maka bila daripada saluran faraj, berarti ketika keluar angin itu, perempuan itu berhadas kecil. Berhadas kecil, maka apabila nak melakukan ibadat seperti sembahyang, membaca Al-Quran, dia kenalah mengambil wuduk. Kena mengambil wuduk. Tak boleh nak terang dengan perkara ni, tak tahu berlaku atau tidak. Orang Melayu ni tidak mungkin. Jika angin kerap keluar daripada saluran faraj, bagi wanita yang saluran farajnya terkeluar angin, jika angin keluar daripada saluran faraj sehingga membawa kepada kesulitan untuk beribadat, dan itu bik seumur. Sebab kalau kok berlaku, kok berok ni, boleh kita boleh kita tahan tak? Kita menahankan. Tapi kalau angin hak keluar daripada kemaluan hadapan perempuan ni, tak boleh nak tahan. Tidak boleh nak tahan. Sehingga membawa kepada kesulitan untuk beribadat. Jadi menjadi satu kesulitan lah untuk beribadat. Sebab angin tu duk keluar, benda tu tak boleh nak tahan. Kalau kat belakang ni boleh tahan kentuk ni. Atau ditakuti membawa kepada penyakit waswas pula. Jadi duk waswas ni berasa berangin. Kan berasa berangin dah pula. Tak berangin pun jadi berasa. Maka boleh beriktikad. Bolehlah kita bertaklid kepada mazhab Hanafi. Boleh bertaklid kepada mazhab Hanafi lah. Dan Maliki. Mazhab Hanafi dan Maliki yang berpendapat bahawa keluar angin daripada saluran faraj tidak menyebabkan berlaku hadas kecil. Itulah saja caranya. Okey, kita teruskan kepada muka surat sebelah. Contoh panduan solat bagi pesakit. Ni sangat pentinglah untuk kita semua tahu ni bagaimana nak mandirikan solat ketika kita sakit. Ketika kita sakit.
Ini sangat penting untuk kita tahu. Bagaimanakah contoh panduan solat bagi pesakit. Sebab pesakit ni, sakit ni tak boleh nak lari, bukan. Dan solat pun mesti didirikan. Sama itu sangat pentinglah kita, bahkan wajib kita mengetahuinya. Panduan solat bagi pesakit. Solat yang dilakukan mestilah memenuhi semua rukun dan syarat sah seperti yang tersebut. Jadi bagi pesakit yang hendak mendirikan solatnya, solat itu mestilah memenuhi semua rukun sembahyang. Rukun sembahyang dan syarat-syarat sah. Tetapi seperti yang disebutkanlah akan disebut, iaitu nombor 2. Kalau kita pertamalah, pesakit boleh memilih untuk mengikut mana-mana pandangan mazhab fiqh yang muktabar. Iaitu bagi kita ahli sunnah wal jamaah 4 mazhab lah kan. Mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Hambali. Jadi pesakit boleh memilih lah untuk mengikut mana-mana pandangan mazhab fiqh yang muktabar, termasuklah pandangan yang lebih memudahkan, terutamanya ketika kesulitan. Itu ceritanya dulu. Iaitu solat dilakukan mestilah memenuhi semua rukun dan syarat sah, seperti yang disebutlah sebagaimana orang tak sakit lah kan. Mesti memenuhi semua rukun dan syarat sah. Mesti berwuduk, mesti menghadap kiblat. Tak. 2. Pesakit boleh memilih untuk mengikut mana-mana pandangan. Bagi pesakit, seandainya berlaku kepayahan, maka dia boleh memilih mana-mana pandangan mazhab fiqh yang muktabar. Yang kita tahu 4 lah kan. Mazhab Hanafi, Maliki, mazhab Syafi'i, Hanafi, Hambali, Maliki dan Hambali. Itu yang muktabar lah. Termasuklah pandangan yang lebih memudahkan, terutamanya ketika kesulitan, ataupun pandangan yang lain dah. Ulama yang muktabar juga, yang lebih memudahkan, terutamanya ketika kesulitan. Kemudian yang 3 barulah dia terus cara bersembahyangnya. Cara bersembahyangnya itu pesakit yang mampu berdiri. Sakit yang mampu berdiri, yang boleh berdiri untuk solat fardu. Pesakit yang mampu berdiri untuk solat fardu hendaklah memulakan solat dalam keadaan berdiri lah. Memulakan solat dalam keadaan berdiri. Mesti berdiri dulu. Sebab dia mampu berdiri, mesti dia mulakan solatnya, iaitu dengan mengangkat takbir dalam keadaan berdiri. Mengangkat takbiratul ihram dalam keadaan berdiri. Jika berasa tidak mampu berdiri ketika sedang solat, baru boleh duduk. Duduk. Justru itu tidak boleh memulakan solat dalam keadaan duduk bagi yang mampu berdiri. Bagi orang yang mampu berdiri, memang tak boleh nak memulakan solat dalam keadaan duduk. Keadaan terus duduk. Sama ada duduk di atas kerusi ataupun di atas lantai. Kalaulah dia itu masih boleh berdiri, mestilah memulakan solatnya, bertakbir ihramnya dalam keadaan berdiri. Boleh tak? Satu persatu. Solat sunat, dia ni huraian secara umum dulu.
Solat sunat boleh dilakukan secara duduk walaupun bagi yang mampu berdiri, berlainan dengan solat sunat. Tadi solat fardu selagi boleh berdiri mesti memulakan solatnya bertakbir ihram dalam keadaan berdiri. Tapi kalau solat sunat boleh dilakukan secara duduk walaupun bagi yang mampu berdiri. Solat sunat boleh dilakukan secara duduk walaupun yang mampu berdiri, walaupun orang tak sakit apa pun, nak solat sunat sambil duduk boleh, tak ada masalah. Namun begitu, yang mampu berdiri sekiranya dia sembahyang dalam keadaan duduk, pahala hanyalah separuh daripada pahala solat berdiri. Upahnya pula separuh sajalah. Tapi orang biasalah ni, hak yang sihat tak ada apa-apa. Kalau sakit pun sakit yang boleh berdiri lagi. Hak yang sihat pun kalau solat sunat boleh nak solat sambil duduk, tetapi pahalanya hanyalah separuh sahaja daripada pahala solat sambil berdiri. Kalau hak solat fardu ni, hak orang uzur sungguh tak boleh nak berdiri, boleh semayang belang duduk saja, kalau bagi pahala juga separuh, tak betul lah tak? Dah lah kita ni sakit tebang-tebang nak boleh semayang walaupun belang duduk, tebang ke diri nak boleh semayang, tiba-tiba beri pahala separuh, tak jadilah tak? Sebab itulah kalau sakit yang tak boleh berdiri semayang belang duduk pun pahalanya penuh sebagaimana solat sedang berdiri. Ni semayang sunat bagi orang yang tak sakit. Dia boleh memilih nak solat sambil berdiri ataupun sambil duduk. Ada juga duduk mari malah semayang belang duduk sudahlah. Tambah-tambah lagi kalau terawih ni hak 20. 10 berdiri, 10 duduk. Hak duduk tu dapatlah separuh pahalanya. Dapat 50% saja. Solatnya adalah sah. Sebab tarawih adalah solat sunat. Jadi kata itu dia kata solat sunat boleh dilakukan secara duduk walaupun bagi yang mampu berdiri. Yang sihatlah. Namun pahalanya sah semayangnya, namun pahalanya hanyalah separuh daripada pahala solat berdiri. Boleh? Boleh kita teruskan okey. Nombor 4. Pesakit yang solat duduk setelah tidak mampu berdiri. Ni hak sakit ni, hak tak boleh nak berdiri ni. Pesakit yang solat duduk setelah tidak mampu berdiri, jika berasa mampu setelah itu ketika masih dalam solat, hendaklah kembali solat berdiri dan tidak boleh berterusan solat duduk. Mula-mula dak agak tak boleh nak diri ni ke semayang takhusi juga. Lepas takbiratul ihram tak baca Fatihah, lepas takbiratul ihram nak baca Fatihah pun habis, tak boleh dah, tak agak, kena duduk atas kursi. Tidak mampu berdiri. Kemudian rakaat, sujud, duduk antara dua sujud dan sujud yang kedua, bangun rasa boleh bangun mula. Bila rasa boleh, mesti kena semayang belang berdiri. Rakaat yang kedua tu kena berdiri. Pesakit yang solat duduk setelah tidak mampu berdiri, mula-mula dia solat belang duduk lah, tak mampu nak berdiri. Tak akad takbiratul ihram terus duduk di atas kerusi. Kemudian
habis Fatihah, rakaat, sujud, duduk antara sujud, semuanya di atas kursi. Tiba-tiba lepas pada 2 sujud rakaat yang pertama, nak bangun duduk atas kursi rasa gagah, boleh berdiri balik. Maka kena berdiri balik. Rakaat yang kedua itu dia kena berdiri balik. Itu dia kata pesakit yang solat duduk setelah tidak mampu berdiri. Jika berasa mampu setelah itu ketika masih dalam solat, hendaklah kembali solat berdiri dan tidak boleh berterusan solat duduk. Hendaklah solat berdiri. Habis 2 rakaat. Takdirkan tiba-tiba lepas tayat awal nak bangun berat pula, tak boleh nak berdiri pula. Barulah boleh duduk. Cara duduk pula pada rakaat yang ke-3. Kalau lagi rasa boleh, kena berdirilah, tak boleh nak buat sambil duduk. Pesakit yang solat duduk, terus dia fokus pada khusus pada solat seduduk. Pesakit yang solat duduk dan mampu berdiri untuk rakaat seperti biasa, hendaklah berdiri sebelum rakaat. Pesakit yang solat duduk, sudah takbiratul ihram duduk, sama ada di atas kursi ataupun duduk atas lantai, dan mampu berdiri untuk rakaat. Hak ni maknanya hak di sini nampaknya lebih kepada hak solat atas kursi lah ni. Sudah takbiratul ihram duduk, baca Fatihah, kemudian nak rakaat, dia kena berdiri semula untuk rakaat. Pesakit yang solat duduk mampu berdiri untuk rakaat seperti biasa, maka hendaklah berdiri sebelum rakaat, bangun baru rakaat. Kalau mampu, kalau tak mampu, tak payah berdirilah, teruslah menggunakan melakukan rakaat dalam keadaan duduk di atas kursi lah. Dan begitulah juga sujudnya. Enam, pesakit yang solat duduk sama ada di atas kursi atau seumpamanya, atau duduk di atas lantai, mampu sujud di atas lantai tempat solat, hendaklah sujud di atas lantai tempat solat. Justru itu tidak memadai sujud dengan hanya menundukkan badan sahaja. Okey. Pesakit yang solat duduk sama ada di atas kursi. Jadi mari duana hak boleh sembahyang duduk atas kursi ni. Sedangkan zaman Rasulullah mana ada kursi. Sembahyang sama ada berdiri ataupun duduk atas lantai lah kak. Tak ada lah di atas kursi ni. Tapi melangit mana pula ni? Boleh solat duduk atas kursi. Ini dibuat oleh difatwakan oleh ulama negeri Mesir. Mesir kan tempat pusat agama. Jadi oleh kerana keadaan berlaku ni ada kursi, maka ijma' ulama Mesir lah boleh sembahyang duduk di atas kerusi. Kalau hayat asal tak ada, bila kata sembahyang sama ada berdiri ataupun duduk di atas lantai lah. Tapi kenapa pula ni ada tubik boleh duduk atas kursi ni, sedangkan zaman Rasulullah tak ada. Ini di fatwanya, di hukumnya dibuat, difatwakan oleh ulama-ulama negeri Mesir. Negeri Mesir. Jadi dia kata
Pesakit yang solat duduk sama ada di atas kerusi atau di atas kerusi atau seumpamanya duduk atas meja bining ke tak, seumpamalah hak boleh kita duduk, atau di atas lantai, asal tak atas lantai, dan mampu sujud di atas lantai tempat solat. Mampu sujud di atas lantai tempat solat. Okey, mampu sujud di atas lantai tempat solat. Rakaat dan sujud boleh nak sujud di atas lantai. Sama ada dia sembahyang di atas lantai dah, memang dah. Hal tu tak ada hal lah, memang boleh sujud terus. Tapi hak yang sembahyang atas kerusinya boleh sujud di atas lantai tempat solat dia. Kalau dia mampu, dia kena sujud, turun di atas daripada kursi sujud. Hendaklah sujud di atas lantai tempat solat. Justru itu tidak madai sujud dengan hanya menundukkan badan sahaja. Jadi kita balik semula. Hak sembahyang atas kursi inilah, maknanya rakaat tak ada masalah tak? Boleh rakaat bukan? Boleh rakaat sama ada gerak bangun ataupun tak gerak bangun, duduk atas kursi dia berrakaat lah. Rakaat dengan menundukkan badan. Tapi tak sujud ni, hak sujud rasanya boleh, tapi tak payah juga sujud dengan turun ke lantai, cuma membokokkan badan lebih rendah daripada ketika rakaat. Sebabnya untuk nak mengelakkan daripada jatuh. Nak mengelakkan daripada jatuh. Belum tentu turun sujud tu molek ataupun jatuh, ataupun lepas pada sujud nak bangun balik tu, nak bangun duduk atas kursi tu, tak gerak nak bangun dah. Tak gerak nak bangun dah. Sedangkan kalau jatuh lebih bahaya. Sedangkan kalau jatuh itu lebih bahaya. Maka kerana itulah pendapat ulama Mesir mengatakan hak tarak ni rakaat membokokkan belakang badannya sambil di atas kursi juga. Kemudian sujud pun di atas kursi juga, dengan rakaat badannya rakaat lebih rendah daripada tunduk lebih rendah daripada rakaat lah. Sebab dia kata sebab kenapa boleh tak payah turun sujud di atas lantai, untuk mengelakkan daripada jatuh. Untuk mengelakkan daripada jatuh. Orang tak urat, belum tentu lagi boleh naik balik. Untuk mengelakkan daripada jatuh. Dan kalau jatuh itu adalah lebih bahaya, kerana jatuh itu lebih bahaya lagi kepada pesakit tersebut. Boleh faham? Jali boleh? Kita baca mana? Pesakit yang solat duduk, sama ada duduk di atas kursi atau seumpama kursi lah, baku ke apa, atau duduk di atas lantai dan mampu sujud di atas lantai tempat solat. Sama ada sembahyang atas kursi ataupun atas lantai, tapi bila sujud boleh. Hak di atas lantai sahih dah boleh kan? Boleh sujud tempat solat, dia hendaklah sujud di atas lantai tempat solat. Justru itu tidak madai sujud dengan hanya menundukkan badan sahaja. Okey. Kita ulangi. Jadi hak hukum asalnya, kalau pesakit yang solat duduk, solat saya duduk, sama ada duduk atas kursi atau seumpamanya, atau di atas lantai.
Dan solat duduk di atas lantai ni boleh sama ada nak duduk secara duduk bersila, boleh, ataupun duduk semacam tahiyat awal, boleh, ataupun duduk semacam tahiyat akhir, boleh. Ya, duduk semacam tahiyat akhir dan bukan duduk tawarruk. Dah, sembahyang tahiyat awal duduk iftirash, dan duduk belah sila, murabba namanya. Jadi ketiga-tiga jenis duduk ni, hak sembahyang atas lantai ni boleh. Duduk dengan ketiga-tiga cara ini, mengikut rasa keselesaan yang mana lebih selesa. Okay. Kemudian hak yang duduk di atas kerusi tak? Duduk di atas kerusi, saya dah kata tadi bahawasanya bila datangnya boleh sembahyang di atas kerusi ni, sedangkan di zaman Rasulullah tak ada. Kalau kata duduk atas lantai lah, tak ada lah duduk atas kerusi. Tak, berdiri, sama ada berdiri ataupun duduk. Bila kata duduk di atas lantai, tak ada di atas kerusi. Dan mampu sujud, sama ada sembahyang di atas kursi ataupun sembahyang di atas lantai. Bila sujud, mampu sujud di atas lantai tempat solat. Kalau mampu sujud di atas lantai tempat solat, hendaklah sujud di atas lantai tempat solat. Tetapi kata pendapat ulama sekarang, boleh juga tak sujud di atas lantai seandainya dia bimbang takut jatuh. Nak sujud tengok sembang tak? Nak sujud atas lantai, tiba-tiba dia bimbang takut jadi sembang. Yang keduanya takut tak boleh nak bangun balik untuk rakaat yang berikutnya. Sebab apa tu? Sebab kalau jatuh itu lebih bahaya lagi kepada pesakit. Lebih bahaya lagi. Nak terbang bangun pula pada rakaat berikutnya, tak ada budak boleh nak bangun disebabkan gitu orang sujud. Maka kerana itulah pendapat ulama Mesir yang baru ini kata boleh tak sujud di atas lantai sebab dibimbangkan takut jatuh, dan kalau jatuh itu adalah lebih bahaya kepada pesakit. Jadi caranya, jadi hendaklah sujud hak asal hukum asalnya. Kalau boleh sujud tak rok pun, tapi boleh turun sujud atas lantai, hendaklah sujud di atas lantai tempat solat. Justru itu tidak memadai sujud dengan hanya menundukkan badan sahaja. Tetapi nombor 7, pesakit yang tidak mampu sujud seperti biasa di atas lantai tempat solatnya. Ini hak sembahyang atas kursi. Dia maknanya ada lagi cara. Ada lagi cara yang tak perlu sujud di atas lantai. Pesakit yang tidak mampu sujud seperti biasa di atas lantai tempat solat. Kalau hak duduk atas lantai tu memanglah mampu dah, tak bangun duduk dah. Tapi hak atas kursi lah ni, nak turun sujud di atas lantai tak boleh. Bimbang takut rebah. Kalau rebah menjadi lebih bahaya. Ataupun kalau turun sujud tak boleh dah nak bangun balik pada rakaat yang berikutnya. Sama ada rasa tak boleh nak bangun balik dah, ataupun dibimbangkan takut rebah. Sebab kalau jatuh lebih bahaya. Jadi dia kata pesakit yang tidak mampu sujud seperti biasa di atas lantai tempat solat, habis. Dan mampu solat berdiri. Down tu maknanya
dan pesakit yang mampu solat berdiri. Jadi dua lah di sini, iaitu pesakit yang tidak mampu sujud seperti biasa di atas lantai tempat solat. Okey. Tetapi mampu solat berdiri. Dia ni nak semayang berdiri boleh. Nak semayang berdiri boleh. Jadi hendaklah solat berdirilah. Dan tidak boleh solat duduk. Menurut mazhab Syafi'i. Namun menurut mazhab Hanafi, pesakit yang tidak mampu sujud seperti biasa di atas lantai tempat solat gugur daripadanya kewajipan berdiri dan boleh melakukan solat dalam keadaan duduk. Tengok. Pesakit yang tidak mampu sujud seperti biasa di atas lantai, berdiri boleh. Ni maksudnya berdiri boleh, tapi nak rakaat boleh, nak turun sujud tak boleh. Okey. Jadi berbagai cara kes lah ni. Tak apa. Pesakit yang tidak mampu sujud seperti biasa, maksudnya dia boleh solat sambil berdiri. Rakaat boleh, tapi nak sujud tak boleh. Boleh faham tu, Jali? Boleh Pesakit yang tidak mampu sujud seperti biasa di atas lantai tempat solat dan mampu solat berdiri. Berdiri boleh, rakaat boleh, tapi nak sujud tak boleh. Nak sujud tak boleh. Ni sejenis penyakit lah, sejenis keadaan. Hendaklah, jadi dalam keadaan begini, kalau berdiri boleh, rakaat boleh, cuma sujud saja tak boleh, maka hendaklah solat berdiri. Dia nak kena solat berdiri, tak boleh nak solat belah duduk, sebab dia boleh berdiri, dia mampu berdiri. Sedangkan qiyam itu, berdiri itu satu daripada rukun sembahyang. Jadi maknanya keadaan berdiri boleh, tunduk boleh, rakaat, sujud tak boleh. Sujud tak boleh. Sakit kiralah sakit celah lutut ke. Tak. Kalau turun tak boleh nak bangun-bangun. Macam keadaan lah berlaku bila sakit tu tak. Aku ni berdiri boleh, tak ada apa, boleh semayang dalam berdiri walaupun sakit sikit. Rakaat tak ada hal lah, bila berdiri rakaat cuma tundukkan tubuh saja. Tapi nak terus sujud pun tak boleh. Bagaimana? Dia kena sembahyang sambil berdiri. Dia kena sembahyang sambil berdiri. Itu maksudnya dia kata pesakit yang tidak mampu sujud seperti biasa di atas lantai tempat solat, dan dia mampu solat secara berdiri, maka bagaimana sembahyangnya? Hendaklah solat berdiri. Hendaklah dia solat sambil berdiri. Dan tidak boleh solat duduk. Menurut mazhab Syafi'i tak boleh nak solat duduk. Solatlah sambil berdiri, rakaat sambil berdiri, dan sujud pun sambil berdiri. Sebab tak boleh nak turun sujud. Tapi berdiri boleh, kena salat sambil berdiri. Sebab qiyam itu adalah salah satu daripada rukun sembahyang. Boleh faham dah situ tak? Jalin, boleh? Nah, kita bagi satu dulu, satu keadaan dulu sakit ni dah. Berdiri boleh, rakaat boleh, nak sujud tak boleh. Nak sujud tak boleh. Cuma oleh kerana berdiri boleh, rakaat boleh, cuma nak sujud saja tak boleh, dia kena sembahyang sambil berdiri. Kena sembahyang sambil berdiri. Saya jangan baca rekah dulu ayat.
Tapi bila sujud kena, bila rakaat, bila sujud pun sujudlah dengan sambil berdiri, tapi dengan syaratnya badan dia tu dibokokkan lebih bawah daripada waktu rakaat. Waktu sujud ni biar rendah lagi, turun tu. Bokok lagi daripada waktu rakaat. Sebab dia boleh berdiri, tak boleh nak atas kursi lah. Betul lah tak? Ni dia kata hak boleh berdiri. Dalam mazhab Syafi'i dia tak beri sembahyang lah duduk lagi. Kalau boleh berdiri mampu, rakaat mampu, cuma sujud tak boleh nak turun tak? Sujud tak boleh nak turun, maka kena solat secara berdiri. Tapi caranya rakaat, kemudian sami Allah hamidah, sujud kena bokok lebih sikit, lebih daripada hak kita bokok masa rakaat tadi. Yalah tu hak duduk atas kursi lah. Maknanya dia kata ni bukan kata hak memang berdiri ni gagah. Tak boleh lah, tak boleh lagi mazhab Syafi'i tak boleh duduk berdiri sembahyang atas belang duduk lagi atas kursi. Ada seterusnya, kita ambil dululah. Jadi kita baca hak ni dulu, hak secara umum dulu. Pesakit yang tidak mampu sujud, dia kata tak? Ajalin nak panggil hak berdiri atas kursi, balik nombor 6 semula. Pesakit, ambil nombor 5 dulu biar jelas. Tak apalah, hak semayang memang nak kena jelas tak? Pesakit yang solat duduk dan mampu berdiri untuk rakaat, tak? Seperti biasa hendaklah berdiri sebelum rakaat. Satu keadaan, maknanya solat duduk sini mampu berdiri untuk rakaat, hak semayang atas kursi itulah. Tak? Bila nak rakaat, dia kena, oleh kerana dia mampu berdiri, dia kena berdiri dulu baru rakaat. Boleh tak? Pesakit, kemudian nombor 6, pesakit yang solat duduk sama ada di atas kursi, atau seumpamanya lah, seperti atas di birai meja kecil ke, birai katil ke, atau solat duduk di atas lantai. Sama saja ni, sama ada duduk atas kursi ataupun duduk di atas lantai, dan mampu sujud di atas lantai tempat solat. Mampu sujud, rakaat boleh, nak sujud pun mampu turun sujud atas lantai, dan mampu lepas pada 2 kali sujud mampu balik naik duduk atas kursi. Itulah. Hendaklah sujud di atas lantai lah. Kalau macamnya hendaklah duduk di atas lantai tempat solat. Justru itu tidak memadai sujud dengan hanya menundukkan badan saja. Tak bolehlah sujud hanya pakai tunduk tubuh saja, sebab dia boleh turun, boleh naik balik, duduk atas kursi balik. Macam kita tengok learning lah tak? Tapi hak learning kita tak tahu. Dia tu boleh sujud, turun sujud, boleh naik balik. Tidak, dia pakai sujud gitu juga. Sebab tak belajar betul. Tak belajar biar betul cara semayang belang duduk di atas kursi ni. Kalau dia rakaat tak boleh bangun. Kan bila nak rakaat kena bangun dulu rakaat. Tadi dikatakan. Kemudian turun sujud, sudah rakaat nak sujud, kalaulah maknanya dia boleh turun sujud dan boleh bangun balik naik duduk atas kursi, dia tak boleh nak rakaat, nak sujud dengan melalui tubuh, mesti sujud di atas latar jugalah, turun sujud atas latar juga.
Pesakit nombor 6, pesakit yang solat duduk sama ada di atas kerusi atau seumpamanya atau di atas lantai, mampu sujud di atas lantai tempat solat. Jawapannya hendaklah sujud di atas lantai tempat solat. Hendaklah bila sujud kena sujud di atas lantai, sebab dia gerak boleh bangun balik naik atas kursi. Tapi hak lain ni tak tahu ni gerak kedak ni. Dia pakai rokok sujud atas kursi belaka. Tapi kalau dia gerak dia tak boleh lah. Dia kena turun sujud atas lantai. Hendaklah sujud di atas lantai tempat solat. Justru itu kalau orang keadaan gini, bila kalau tengah sujud boleh bangun naik semula atas kursi, tidak memadai sujud dengan hanya menundukkan badan saja, taklah, memang kena turun sujud lah. Biar orang ni hak kita pegang untuk kita lah pula. Kalau kan gagah boleh bangun turun sujud, boleh nak bangun nak akak punggung umbuh atas kursi balik boleh. Nah, dalam keadaan gini tak memadai nak pakai sujud dengan tubuh, iaitu tunduk rokok sami Allah, tunduk sujud bawah sikit, tak memadai gitu. Sebab boleh kalau turun tu boleh turun, dia kena turun, dan kalau dengan syarat boleh bangun balik naik atas kursi. Tu maksudnya dia kata tidak memadai sujud dengan hanya menundukkan badan saja, bahkan kena turun sujud, muka dia di atas lantai jugalah. Ya, kena tak boleh sujud. Rakaat boleh kan? Tu tadi kata Hani ya. Baca nombor 7, tengok nombor 7. Tengok nombor 7 ni. Pesakit yang tidak mampu sujud seperti biasa di atas lantai tempat solat dan mampu solat berdiri, dia boleh solat berdiri. Cuma tak boleh nak sujud. Rakaat boleh lah. Bila boleh berdiri boleh rakaat kan. Cuma sujud tak boleh. Ni ayat nombor 7 ni lah. Nombor 7. Nantilah baca ni. Mana dia kena, saya royak dah, mana sujud pun pakai bokok badan jugalah. Tak payah turun lah. Duduk antara dua sujud pun bengah je lah. Nanti kita akan pelajar seterusnya, ada gambar dia buat ni. Ada cara-caranya melalui gambar pula. Tapi nak kita akan kita belajar dah pula lepas raya dah lama. Ambil ayat dah. Pesakit yang tidak mampu sujud seperti biasa di atas lantai tempat solat, tapi dan mampu solat berdiri. Berdiri boleh. Tak boleh nak sujud, maknanya tak kira lah sakit pinggang ke, sakit kepala ke, sakit lutut ke. Jadi bagaimana solatnya? Hendaklah solat berdiri. Deh, tengah hajah asal ni tengok ni ayat dia ni. Kalau gitu hendaklah solat berdiri. Tu baris yang kedua tu. Nombor 7 tu. Pesakit yang tidak mampu sujud seperti biasa di atas lantai tempat solat dan mampu solat berdiri, tapi boleh berdiri. Hendaklah solat berdiri. Dan tidak boleh solat duduk menurut mazhab Syafi'i. Menurut mazhab Syafi'i tak boleh nak solat belah duduk, sebab dia masih boleh berdiri. Maknanya dia rakaat sambil berdiri rakaat, kemudian sami Allah, sujud pula turun badan sikitlah, rendah sikit pada sujud tadi, pada rakaat. Kemudian duduk antara dua sujud, berdiri tegak pula, baca Rabbi firli. Kemudian sujud yang kedua turun pula lah, begitulah. Ini menurut mazhab Syafi'i, kena begitu.
Namun dia lagi namun tu menurut mazhab Hanafi, pesakit yang tidak mampu sujud seperti biasa di atas lantai tempat solat, gugur daripadanya kewajipan berdiri, bolehlah melakukan solat dalam keadaan duduk. Ada. Tapi dalam kalau mazhab Syafi'i, hak secara ni tak payahlah berdiri, boleh sembahyang secara duduk. Anak kita taklid lah dia. Talfik mazhab. Boleh faham dah? Tak apa, tak faham, tak lama kita ulang balik. Okey. Muka surat sebelah 54. Pesakit yang tidak mampu solat berdiri, boleh solat duduk. Ini hukum masalah. Jika tidak mampu solat duduk, boleh solat mengiring. Jika tidak mampu solat mengiring, boleh solat melentang. Asal ni. Jadi hak yang pesakit yang tidak mampu solat berdiri ni, dia boleh solat duduk. Tak mampu duduk, solat secara mengiring. Sebab secara mengiring ni artinya muka masih menghadap kiblat, muka dan dada masih menghadap kiblat. Sebab tu tak boleh beri terletang dulu. Kalau boleh ngiring, kena ngiring dulu. Sebab muka dan dada menghadap kiblat. Kalau terletang, dada menghadap di atas dah. Pesakit rukun pergerakan solat yang tidak mampu dilakukan seperti biasa, boleh dilakukan dengan isyarat badan, seperti menundukkan badan untuk rakaat dan sujud dah. Ni dia buat kesimpulan lah ni, nombor 9 ni. Pergerakan solat yang tidak mampu dilakukan seperti biasa, iaitu boleh dilakukan dengan isyarat badan, seperti menundukkan badan untuk rakaat dan juga menundukkan badan untuk sujud. Berdiri boleh bukan? Jika tidak mampu dilakukan dengan isyarat badan, nak berdiri tak boleh. Boleh laku dengan isyarat kepala. Isyarat kepala artinya tidur terletang lah ni. Kesimpulan hak kena tidur terletang. Maka rakaat sujudnya dengan tunduk kepala lah, pergerakan kepala lah pula. Kalau tunduk, umpamanya kita mampu lah tak, maknanya tak boleh dah sakit belakang sangat. Suruhlah anak-anak ngadap kiblat, lapiklah sikit belah belakang atas kepala tu biar tinggi sikit. Tak. Maka rakaat sujudnya dengan tunduk kepala lah. Kalau rakaat tunduk sikit sambil Allah tegak balik, kemudian sujud tunduk ke bawah sikit. Okey, jika tidak mampu dengan isyarat kepala, boleh dilakukan dengan isyarat mata. Masa qiyam celak luar, masa rakaat kuyu separuh, masa sujud pejang. Ialah makna selagi berfungsi otak, sembahyang tidak boleh ditinggalkan. Tu ada buat cara, tak boleh nak tinggal. Jika tidak mampu lakukan dengan isyarat mata, boleh lakukan solat di dalam hati. Selagi akal berfungsi, tak boleh nak tinggal sembahyang. Dalam hati pun boleh sembahyang. Bayangan dalam dengan otak kita lah, di hati dah, masa ni qiyam, masa ni rakaat, masa ni sujud. Kemudian sebenarnya contoh pada solat itu bergambar ni, nak terang balik dia ayat tadi. Ni kita berhentilah di sini dulu. InsyaAllah kita sambung lah. Tak boleh nak gaduh. Minta-minta kita sihat lah, jangan sampai jadi begini lagi. Jadi kita berhenti di sini dulu. InsyaAllah kita akan ulang lagi, biar faham betul-betul
Bila tengok contoh panduan solat pada gambar ni, nampaklah yang kita baca tadi. Nampaklah yang kita baca lagi caranya. Dan untuk itu tak habis lagi, cuma nak bagi tahu selepas kelas akan cuti lah. Selepas pada hari ini akan dibuka balik pada 2 hari bulan 7. Artinya dah lepas selesai dah lah puasa 6, walaupun hari raya ke-4 baru nak puasa 6 pun selesai dah lah. 2 hari bulan 7 tu kira ke berapa Syawal, 16 Syawal ke gitulah. Ya. Memang dah baca dah saat ni, tapi mak ada penutupan. Akan kita baca lagi lah. Benda ni memang minta-minta dah kena, tapi tak boleh lari kita daripada sakit dah. Ya dah. Tapi nak tegur orang pun kena faham betul-betul pula kita. Kalau nak faham betul-betul, nak tolong tegur orang lagu mana dah. Okey, kita kembali ulang minggu lepas, iaitu ketinggalan bahagian bagaimana ni. Kita tak buat tahiyat awal dan tak buat kunut pada sembahyang subuh. Okey. Saya baca, tak apalah, tak ada kitab tuan-tuan, kitab menanti masalah ni. Dia kata, kita jika ditinggalkan tasyahud awal, okey, tak buat tahiyat awal, lalu berdiri, bangunlah tak? Akad tubuh nak bangunlah. Kira-kira sampai kepada hak yang melebihi hak rokok. Kita berdiri tu lebih daripada hak rokok dah. Kalau orang lama panggil pokok sabuk dah. Berdiri tu. Boleh faham kan? Tinggal tahiyat awal ni, bangun. Kita bangun tu lebih pada rokok dah, atas lagi pada rokok dah bangun kita saat ni. Orang dulu tua istilah dia kata pokok sabuk dah. Kira-kira kita berdiri kira-kira sampai kepada hak yang melebihi hak rokok. Tetapi belum lagi berdiri madri hak kian, tapi daklah nama berdiri betul lagi dak. Tak sampai berdiri, artinya lebih pada rokok sikit, sampai kepada pokok sabuk, tapi daklah sampai berdiri tegak dah. Itu maksudlah. Habis bahagian itu. Kemudian bahagian kunut pula, atau ditinggalkan kunut, tetapi kembali semula sebelum sempurna sujudnya. Tinggal kunut, turun dah. Paling habis-ngabisan boleh bangun balik. Selagi tak letak muka, boleh bangun balik. Anggota sujud tak sempurna. Anggota sujud ada 6. 2 kaki, 2 lutut, 2 tangan dan 1 muka tak? Dari tak? Jadi ngabih-ngabihnya biasa kita tak tahu sampai letak tangan tak, tinggal dah. Ni dia nak penghabisannya boleh bangun lagi, tangan letak dah ni. Dari saja tak letak lagi. Dari saja tak letak lagi atas lantai. Seperti dainya belum lagi sampai ke tempat sujud. Jadi semua bentuk kesilapan itu disunatkan sujud sahwi. Maknanya kena sujud sahwi. Sama ada dilakukannya secara terlupa atau jahil. Maknanya tinggal tahiyat awal, lupalah tu tak bangun. Bangun lepas pada rokok dah, atas pada hak rokok dah, tapi tak sampai lagi hak berdiri. Boleh turun balik lagi buat tahiyat awal. Boleh turun balik lagi buat tahiyat awal. Ataupun tinggal kunut.
Kunut biasa kita tak ada sampai turun, baru turun. Bokok turun teringat bangun balik dah tu. Yang palingnya dia kata paling habis boleh bangun balik selagi kita tak letak muka. Boleh bangun balik lagi buat kunut. Dan kedua-dua ini kena sujud sahwi. Faham tak tu tak? Faham tak? Boleh lagi nggak bisa, mana duduk dah ni, tangan berhatal-hatal dah. Cuma tak letak muka lagi, nggak bisa bahagian tinggal kunut, masih boleh bangun buat kunut dan kena sujud sahwi. Okey. Tetapi sekiranya kita sengaja dah tambah buat, tambah tayat awal lah nak pakai sujud sahwi kat orang. Ataupun aku tak mau kunut ngaja nak tinggal nak pakai tayat, nak pakai sujud sahwi. Bagaimana? Seandainya kita sengaja dah tambah buat tahiyat awal, kita pun berdirilah. Tak. Tiba-tiba berasa nak buat tahiyat awal semula. Nak buat tahiyat awal semula. Okey. Sedangkan kita berdiri saat ni lebih daripada hak rakaat dah. Maka kita turun buat semula, solat kita jadi batal. Kalau kita tak berbuat tahiyat awal, bangun dah, dah sampai hak rakaat. Sampai hak rakaat berasa nak buat, turun balik, tak batal sembahyang. Ada beza tak tu? Dua. Jadi ada beza tak? Nak sengaja tak berbuat, bangun tak? Bangun, kalulah kita bangun tu dah sampai hak rakaat. Tak. Kita pun jika ia kembali kepada atau kepada sujud atau artinya kalau kita sengelain tak embuh buat, kita bangun baru paling tinggi sampai hak rakaat baru tiba nak buat balik, boleh turun buat balik dan tak batal sembahyang. Tapi kalau lebih pada hak rakaat dah, kita tak mau buat ngelain dah, bila lebih pada hak rakaat kita bangun berasa nak buat pula, kalau kita turun buat semula jadi batal sembahyang. Sebab hak ngelain dah tambah ni, beza dengan hak terlupa. Itu bahagian rakaat. Begitulah juga dengan kunut. Tak mau buat kunut tak mau buat kunut. Okey. Sujud sahwi kena semua. Bila berlaku betul lah dia, sebab telah berlaku kelupaan. Sujud sahwi artinya sujud kerana lupa, ada kelupaan. Tu mana sujud sahwi tu. Sahwi artinya lupa. Bila berlaku kelupaan bahagian rukun, bukan bahagian rukun qauli, baca tak bahagian rukun fi'li, maka kena sujud sahwi. Begitu juga hak tak mau buat kunut. Kalau kita sengelain dah tak mau buat kunut, turun separuh dah nak buat kunut balik, boleh. Tak kena, tak batal sembahyang. Tapi kalau sengelain dah kita tak mau buat kunut, dekat dah, maknanya turun tu hampir kepada sujud dah, tangan letak dah, kepala je dah letak lagi. Kalau kita bangun balik maka batal sembahyang. Berlainan dengan hak lupa. Hak lupa boleh bangun balik dan boleh sujud sahwi. Kalau hak semelain lebih pada hak, kalau tahiyat awal lebih pada hak rakaat,
kalau kunut lebih pada hak sujud nak sampai nak sujud dah, pergi bangun balik, maka batalah sembahyang. Bersalah hak lupa tadi kan, boleh naik balik, kena sujud sahwi. Boleh beza dua tu? Faham boleh? Ke tak faham lagi? Tak apa, hak ni bila-bila masa boleh tanya pula benda ni. Hak nak membetulkan sembahyang ni. Hari hari nak baca. Kemudian dia kata, kemudian bagaimana pula kalau kita sembahyang bagi seorang makmum pula, kita sembahyang berimam. Sembahyang berimam dah. Bagi seorang makmum pula, dia kata tiada pilihan selain wajib kembali mengikut imam lah. Kita tak ada pilihan nak pelin daripada imam. Imam buat gitu, kena tu buat gitulah hukum asalnya. Tak? Artinya kalau imam tak tahiyat awal, kita pun tak tahiyat awal lah. Kena ikut imam. Kalau imam tak kunut, kita pun tak boleh kunut lah, kena ikut imam. Bagi seorang makmum pula tiada pilihan, tak ada pilihan selain wajib kembali mengikut imam. Bagaimana imam buat, dia kena ikut lah. Imam tak buat tahiyat awal, dia jangan tak buat tahiyat awal. Imam tak buat kunut, dia pun tak boleh buat kunut, kena tak buat kunut juga. Itu ayat yang asalnya, yang pertama. Malaikat adalah pula, malaikat jika iman itu melakukan sesuatu yang membatalkan sembahyang, lagu mana? Seperti sudah betul dah kiamnya, hak ni tak tinggal tahiyat awal. Tinggal tahiyat awal tu imam berdiri tegak dah, kita makmum kena ikut dia. Dia tak buat, kena ikut dia. Tak. Kemudian diri tegak tu imam turun semula. Turun semula, duduk membaca tasawuf awal. Tak. Maka kita makmum. Lagu mana kita makmum, tidak harus dah makmum ikut kembali bersama dengan imam. Kita tak boleh ikut dah lihat dia turun tu, sebab dia melakukan perkara yang membatalkan sembahyang lah pada hukumnya. Kita tetap beri tegak dah lah, walaupun dia turun buat tahiyat awal. Boleh faham tu? Kita tak boleh ikut hak ni. Maknanya kemudian imam tu, lepas pada tu kita boleh ikut balik, tapi kita tak boleh nak turun sujud pula sama dia dah berdiri. Walaupun kita dah berdiri betul dah ke, ataupun tak dah lagi sebab tak imam dia dulu pada kita bangun tak dah berdiri betul lagi, baru pokok sabuk dia pergi turun, kita tak boleh nak ikut turun. Kita kena tegak bangun pada qiyam. Kalau pun dah lagi setelah sama qiyam dah, tiba-tiba tak imam turun tahiyat awal, kita tak boleh ikut. Nak bilah hak ayat yang mula tadi, makmum wajib mengikut imam kat mana imam buat. Kecuali yang membatalkan, makmum tak boleh ikut. Seperti tak imam tak buat tahiyat awal, kita pun tak buat lah. Kita tak boleh nak peling. Tak buat tahiyat, dia pun bangun, kita pun bangun. Tak imam berdiri qiyam betul dah, tiba-tiba dia turun pula tahiyat awal. Kita makmum tak boleh turun, kita bangun kekal lah dengan duduk qiyam tegak, tunggu dia. Tunggulah. Setelah dia bangun tu, barulah kita boleh ikut dia pula dalam rakaat yang dalam rakaat yang ketiga. Tak, mana di segi hukum dia melakukan, dia kebayak dia melakukan perkara yang membatalkan. Kalau nak ikut kira, tak, sembahyang dia tak batal. Rakaat ketiga kita boleh ikut lagi. Tak, ayat dia begitu, hak fiqh buat begitulah. Kita tak boleh nak ikut imam sekiranya dia melakukan perkara yang membatalkan sembahyang,
Umpamanya dia kata dah tegak berdiri, dah tinggal tahiyat awal, tegak berdiri dah, tiba-tiba turun balik. Tapi sembahyangnya okey, tiba-tiba turun balik. Jadi kita kena tunggu dalam qiyam. Kita kena tunggu dalam qiyam. Hak qiyam rakaat yang ketiga. Kemudian tak imam pun baliklah naik qiyam, barulah boleh ikut balik. Faham tu? Tapi bagaimana pula dah kita dah buat tahiyat awal tu? Kita boleh buat sujud sahwi bila? Setelah imam selesai bagi 2 kali salam, kita tak bagi salam lah. Kita tak keluar lagi. Kalau bagi salam dah jadi keluar daripada sembahyang. Tak imam bagi salam 2 kali salam, barulah kita buat sujud sahwi. Sebab tadi kita dah buat tahiyat awal. Boleh faham? Setakat ni dulu dah. Ataupun kunut. Okey. Kita belajar dah. Kunut tadi kan yang kita tahu dah. Kalau kita sembahyang seorang, iaitu selagi dah letak dahi, kita boleh bangun buat kunut dan sujud sahwi. Ni kita beriman. Tak imam tinggal kunut terus turun. Turun, kita ikut turun lah tak? Tak imam sujud, kita ikut sujud. Sudah sujud, dia bangun buat kunut semula. Kita tak boleh ikut dia. Kita kena tunggulah dia dalam keadaan kita duduk sujud gitu. Itu mubarakah tu lain hal lah. Maknanya kita nak terus beriman ni, sebab bagi salang ni. Terus masih nak beriman. Jadi kita kena tunggulah dalam keadaan sujud tu, sehingga imam sudah baca kunut, dia sujud balik. Kemudian bangunlah dia sujud balik. Apa dia tu? Bangun sujud, dia pun tahiyat lah. Tahiyat. Batulah kita boleh ikut. Kita bengah lah untuk baca tahiyat, ikut dia balik. Kemudian nanti selepas daripada kita memang tak buat ni kunut, kita nak tampal lah, nak tapung lah kita dah buat kunut tadi. Setelah imam bagi salam, yang kedua barulah kita sujud sahwi. Terlucut daripada imamnya. Sujud sahwi. Ya. Imam saya tak dengar mana ni. Hak tak bahagian benda ni. Bahagian kunut. Tak imam sujud. Sujud dah buat kunut lah. Kita kena ikut dia. Ya. Ialah setelah dia buat kunut, dia pun sujud. Kita pun kena sujud juga. Sebab meninggalkan sunat tak membatalkan sembahyang. Kena ikut sujud juga. Tapi tiba-tiba tak imam naik buat kunut semula. Kita kena tunggu tak imam nak ada sujud itulah. Kita tak boleh ikut dia bangun. Ya. Kita kena tunggu tak imam lah tinggi dalam sujud itulah. Jadi lepas pada dia turun baca kunut, dia pun turun sujud. Kemudian duduk antara dua sujud itulah kita ikut balik dia. Ya. Duduk antara dua sujud itulah kita ikut balik. Yalah, dia sujud, kita sujud tak? Sebab saya pun tak apa jelas agak dengar, tak apa dengar ni. Dia sujud, kita sujud, bukan? Kemudian tiba-tiba dia nak bangun buat naik kunut balik tak? Dia naik kunut balik, bukan? Kita di tak imam naik kunut balik, kita tak boleh bangun. Kita kena tunggu dia dalam sujud.
Tak dengar Haji Ali. Mai kat ni nak dengar sikit. Kita tak pernah tiran sujud. Sebabnya Tok Imam itu akan sujud. Sebab dia lepas dia habis kunut dia akan turun sujud. Tu kita kena tunggu dalam sujud tu. Kemudian ikutlah pula antara dua sujud. Bukan kata tunggu dalam antara dua sujud, sebab dia akan sujud. Lepas kunut tu dia akan sujud. Jadi begitulah maknanya. Faham tak? Kalau masalah tahiyat awal, kita kena tunggu dia dalam keadaan berdiri, qiyam. Kita pada rakaat ketiga tunggu sehingga imam bangun semula. Lepas tahiyat awal dia bangun, qiyam balik, barulah boleh ikut balik. Begitulah. Tapi kita nak ganti, nak sujud sawi, kita tak boleh sujud sawi sebelum daripada selesai imam bagi 2 kali salam. Kena tunggu dia selesai 2 kali salam, barulah kita makmum saat ni sujud sahwi kerana tidak melakukan tahiyat awal ataupun tidak melakukan kunut. Bolehlah ajar ni tak? Kita benda ni kita boleh ulang, boleh tanya, sebab untuk hak semayang ni nak jadi boleh faham sungguh lah. Gaji aling rasa peling ke mana lagi? Setakat ni nampak dah ke? Ya? Ya? Yelah tu masalah bercerah tu tak payah royak lah bila masa tak. Maknanya, tapi masalahnya nak beriman juga sampai habis semayang. Gitu. Jadi setakat ini dulu dah. Kita tawakuf lah kelas kita ini hinggalah kita buka kembali pada 2 Julai. Rasa 2 Julai tu 16 Syawal dah rasanya. Gitulah. Ya, 2 minggu lebih dah kita ni puasa ni. Hari ni baru hari yang ke-12 dah. Lepas dah tu Syawal pula lagi. Mana sebulan lah, sebulan lebih sikit. Dah yelah, takut kalau kita buka awal kan, orang ni pergi raya, orang ni pergi raya nak pergi lagi. Raya dah habis lagi, ataupun puasa Syawal dah habis lagi, macam-macam lah. Kalau puasa Ramadan ni tak ada had, semua orang puasa. Begitulah ya. Jadi alhamdulillah, kita tawakuflah dulu kelas kita ini hingga kepada 2, kita buka balik pada 2 bulan Julai. 2 hari bulan 7. Mudah-mudahan kita sama-sama dipanjangkan umur, dapat menghabiskan puasa Ramadan pada tahun ini, dan kita doakan semoga kita dapat bertemu lagi dengan Ramadan tahun hadapan. Dan paling tidaknya maknanya kita sempat lagi menyambungkan kelas kita ini, masih diberi kesihatan dan dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma barik lana fi Ramadan
Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna wa an walidina wa masyayikhina wa auladina wa azwajina wa ikhwatina wa akhawatina wa aqribaina wa muallimina wa liman ahsana ilaina wa jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min masyarikil ardi ila magharibiha. Rabbana taqabbal minna du'aana was salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa jami'a amalina innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna minkum taqabbal ya karim.